Okey, baik. Hari ini kita akan bincangkan set 5 soalan latih tulis semester 3 bab 2 trigonometri lah. Soalan pada bahagian B, soalan 12 hingga 13. Okey nak. So sebelum kita masuk soalan pada bahagian B, kita imbas sekejap mengenai apa yang kamu akan tengok pada trigonometri pada bahagian 2 maksudnya. Okey. Okey, baik. Okey, ini andaikan adalah paksi X dan juga paksi Y lah. Okey nak. Okey, dalam satu bulatan mempunyai sudut penuh iaitu 360 darjah. Okey, so satu bulatan penuh kita ada sudut 360 darjah. Kat mana kita nak tulis adalah dekat sinilah kita akan bermula daripada kanan. Okey, kat sini kosong. Okey, lepas tu kita tambah 90. Lepas tu tambah 90 tambah 90 kita akan dapat 180 di sini. Tambah lagi 90 dapat 270 di bawah dan berakhir dengan 360 di sini lah. Okey nak. Okey nak. Okey. Itu habis dengan sudut lah. Okey, jadi sini adalah sudut-sudutnya. Okey. Di dalam trigonometri juga kita ada sukuan. Yang mana ini adalah sukuan pertama, sukuan kedua, sukuan ketiga dan sukuan yang keempat. So, setiap sudut mempunyai sukuan masing-masing. Okey, satu bulatan penuh mempunyai 4 sukuan. Okey, contoh andai kata kalau ditanya di manakah letaknya sukuan bagi sudut, contohnya kalau ditanya kalau ditanya contohnya sudut 215. Okey, letaknya berada di sukuan yang keberapa? Okey. Letaknya mestilah berada di sukuan yang ketiga. Duduk kat sini lah. Pasal apa? Sukuan ketiga, sudutnya terletak di antara 180 nombor had ni dan juga 270 hingga 270. Soalan ni dia nak kata kat mana 215 ni terletak tempat dia? Sukuan mana? So, sukuan yang ketiga lah sebab di antara 180 dan 270. So, kita tulislah 3. Sukuan 3. Okey, so B. Contohnya lain. Katakanlah dalam soalan dia tanya mananya letak sudut 120. Kat mana letak 120? 120 terletak pada sukuan yang kedua. Pasal apa sukuan yang kedua? Bila kita tengok sukuan kedua, kamu tengok kat sini. Sini 90. Dia duduk di antara 90 hingga 180. Jadi kalau 120 letaknya pada sukuan yang kedua. Macam itulah. Okey nak. So, kamu dapat tahulah kalau sukuan pertama letaknya daripada nombor 0 hingga 90 sudutnya. Kalau sukuan keempat letaknya pada 270 hingga 360. Okey nak. Okey, alright. Okey, seterusnya dalam sukuan juga kita mempunyai nilai sin, cos dan theta. Bukan theta, tangent. Kita mempunyai nilai cos
nilai sin, cos dan tangent di dalam setiap sukuan ni. So, macam mana kita nak buat? Okey, untuk kita nak meletakkan dekat mana nilai positif bagi sin, cos dan tangent, kita akan pakai formula SS T K. Jadi, tulis siap-siap sini. S T K. Yang mana untuk S bagi sekuan pertama maksudnya adalah semua. Maksudnya kat sini tan kat sini adalah positif. Sin kat sini pun positif. Cos kat sini pun positif. Itu maksud dia. Okey nah. Untuk sekuan yang kedua, S maksudnya adalah sin. Sin itu adalah positif. Nah, untuk sekuan ketiga adalah tangent. T for tan. Tan adalah positif untuk sekuan yang ketiga. Yang keempat, sekuan keempat, cos lah. K untuk cos, cos yang positif. So, macam mana pula untuk yang lain? Kalau sekuan kedua ada sin saja. Tan dengan cos macam mana? Tan dan cos dia bernilai negatif. Okay, nah. Kalau sekuan ketiga, tan sahaja yang positif. Jadi, sin dengan cos adalah negatif. Okey. Seterusnya kat sini cos kan? Cos positif. Jadi, kat sini sin dan tan adalah negatif. Okey nah. Okey. Ini yang kamu akan belajar lah. Kita akan tengok untuk bahagian D. Okey, so kita masuk soalan yang pertama. Okey, baik. Untuk soalan yang pertama, dia suruh cari nilai theta apabila cos yang diberi adalah kosong. Apabila cos yang diberi, cos theta sama dengan 0.3018 bagi sudut 0 hingga 360 darjah. Maksudnya kat sini theta dia buka untuk semua sekuan lah. Semua dia ada daripada 0 hingga 360. Satu bulatan lah dia punya sudut ni. Okey nah. Okey, baik. So, kita kena cari nilai theta. Okey. Untuk soalan macam ni, dia ada step dia lah. So, step yang pertama, kita kena cari nilai alpha. Nilai alpha adalah sudut sempadan lah. Kita cari sudut sempadan dia. Okey, jadi baik. Jadi, apa yang perlu kamu buat adalah, yang diberi adalah cos theta sama dengan 0.3018. Jadi, kita tulis cos theta sama dengan 0.3018. Jadi, kita nak theta kat sini. Cos ni kita bawa ke sebelah kanan lah. Jadi, cos inverse. Kalau cos, kita pindahkan ke sebelah kanan. Dia jadi cos inverse lah. 0.3018. So, kita pakai calculator. Okey, so tekanlah calculator. Cos inverse 0.3018. Tekan calculator. Macam mana nak cek cos inverse? Tekan shift, tekan cos. And then 0.3018. Kita akan dapat 72.43. Ambil 2 titik perpuluhan pun tak apa dah. Jadi kat sini 72.43. So jawapan dia adalah 72.43 lah sudutnya. Okey nah. Okey. Jadi ini adalah nilai alfa lah kita. Okey nah. Okey. So, step yang seterusnya adalah kita kena tahu sukuan. Kena pasti sukuan.
So, untuk kenal pasti sukuan, pertama sekali, kamu draft dulu petak sukuan kita. Sini sukuan pertama, sini sukuan kedua, sukuan yang ketiga dan sukuan yang keempat. Sini nilai dia kosong. Sini 90, 180, 270. Sini 360. Okey nah. Okey. Lepas tu kita masukkan nilai, tentukan sin cos tangent dalam sukuan kita. So kita pakai formula SS T K, yang mana kat sini semua positif, sini sin positif, sini tan positif, sini cos positif. Okey, apabila dah buat semua ni, so kita tengok balik soalan. Okey, soalan dia, cos theta sama dengan 0.301 dapat, betul? Okey, so kamu tengok dekat sini depan ni. Depan ni adalah dia pakai cos theta, dan cos theta ini adalah bernilai positif. Dia tak tulis pun negatif kan, so dia kat sini positif lah. Jadi kembali kepada sukuan kita, kat manakah sukuan antara 1 hingga 4 yang bernilai cos positif. Kat mana? Sukuan keempat, cos positif, dan juga sukuan yang pertama. Pertama dan yang keempat. Nilai dia cos positif. Okey. Jadi sukuan pertama dapat 4. Okey, so dah dapat tahu sukuan dia hak mana. Okey, bolehlah kita cari nilai theta kita. Nilai theta. Okey, baik. Nak cari nilai theta berdasarkan sukuan lah. So, kita tengok dekat sukuan yang pertama. Okey, kita ambil sukuan pertama dulu. Sukuan pertama, kita draft dia macam ni kan. Draft lah siap-siap. Okey. Okey. Letak siap-siap kita punya alfa. Alfa kita adalah 72.43 darjah. Okey nah. Okey, so untuk sukuan yang pertama, macam mana nak cari nilai theta? Okey, untuk nilai theta bagi sukuan pertama, macam kamu tahu, okey, nilai theta sama dengan nilai alfa. Okay, nilai alfa kita adalah pada sukuan pertama adalah 72.43. Itulah jawapan dia untuk sukuan yang pertama. Nah, untuk sukuan keempat, okey, sukuan keempat kalau kita draft, okey, dia terletak kat sini lah alfa dia. Sama dengan 72.43, betul? Okey. Tapi alfa yang kita nak adalah alfa, theta. Theta yang kita nak adalah berada di sini. Kan? So macam mana kita nak kena buat? Okey. Kita nak cari yang warna hijau ni, sudut yang berwarna hijau ni. So macam mana kita nak buat? Ini kalau kamu tengok, ini adalah sudut satu penuh. Kalau sudut satu bulatan penuh, nilai dia adalah 360. Jadi nak dapatkan theta 360, kamu akan tolaklah dengan nilai alfa. Iaitu 72.43. Tekan kalkulator. 360 tolak 72.43 sama dengan 287.57. 287.57.
inilah jawapannya. 2 markah itu terletak pada inilah. Ini yang pertama, ini yang kedua. Okey nah. Okey, sebenarnya step ini memang nampak panjang sebab sebenarnya cikgu cerita satu-satu macam mana nak dapat. Tapi kalau kamu mahir, sebenarnya step dia agak senang sebenarnya, agak mudah. Step dia hanya 2 langkah saja. Ini jadi panjang sebab cikgu cerita macam mana nak dapatkan nilai theta. Okey nah. Itu adalah untuk 12A. Okey, untuk 12B pula, macam mana kita nak dapat? Okey, dia cakap, nyatakan sukuan bagi sudut 185. Jadi, kalau dia cakap sukuan sahaja, kita draft saja terus. Sukuan kita. Nah. Sukuan pertama, kedua, ketiga, keempat. Okey, sini kosong, sudut kosong darjah. Sini 90 darjah. 120. Tambah lagi 90 dapat 270. Dan terakhir 360. Okey, so dia kata dia nak sudut 185. Okey, kat mana letaknya 185? 185 letaknya pada ni lebih, ni 180. Kat sini 270. So dia dekat area nombor sukuan yang ketiga. So jawapannya adalah sukuan 3. Okey nah. Ini jawapan dia. 1 markah. Okey, seterusnya adalah 13A. Okey, baik. Untuk 13A, disuruh nyatakan sudut tirus sepadan dalam sukuan pertama bagi sudut 285. Okey, maksudnya kat sini, dia nak sudut tirus sepadan. Kalau sudut tirus sepadan, maksud dia nak letak nilai alfa. Alfa sama dengan berapa? Itu maksud dia. Okey nah. Dan sudut 285 ini adalah sudut theta lah. Okey nah. Okey, so apa yang akan berlaku? Kita draft dulu kat mana kedudukan 285. 285 pada sukuan yang ke kalau tak tahu kita draft saja dulu. Tak apa, buat kerja lambat-lambat. Saya selamat. 290, 180, 270, 360. So, dia cakap kat sini sudut 285. Okey, sini 285. Ingat. Okey, dekat sini ada 100, 90, 180. Adakah sudut ketiga? Mestilah bukan. Sebab sini ada 270. Jadi dia berada terletak pada sukuan yang keempat lah. Dia dekat sini. Dia daripada kosong sampai dekat sini. Itu adalah sudut theta 285. Okay, nampak tak? Dia 200, sudut 285. Dia ada kat sukuan yang keempat. Yang mana sudutnya di antara 270 hingga 360. Okey, so kita kena cari sudut theta. Kita kena cari sudut tirus sempadan. Okey, sudut sempadan. Alfa sama dengan berapa? Alfa duduknya di sini. Kat sini alfa. Jadi alfa ni berapa? Yang warna merah ni. Kita nak cari warna merah ni. So, macam nak cari? Tengok kat sini. Disebabkan dia berada di sukuan yang keempat. Okey. Sudut penuh bagi sukuan keempat adalah 360.
So nak jadi alpha, nak cari yang hak merah ni, apa yang perlu berlaku? 360 kita tolakkan dengan theta. Jadi 360 tolak dengan theta. 360 kita tolakkan dengan 285. Tekan kalkulator, dapat berapa? 360 tolak 285, 75. Jadi sini adalah 75. Nah, alfa adalah 75. So markah dia kat mana letak? Markahnya berada di sini, satu markah. Okey, jadi seterusnya. Okey, soalan macam ni senang. Okey. Dia cakap hitung nilai bagi 4 sin 60 tolak 2 tan 60. Sebab apa cikgu kata senang? Bila soalan macam ni, maksudnya dia direct. Kamu boleh tekan kalkulator sahaja. Okey nah. Tekan kalkulator terus boleh dapat. Okey, jadi tapi kan tulis dululah. Okey, 4 sin 60 tolak 2 tan 60. Okey, 4. Cuba tekan kalkulator. Sin 60 kamu akan dapat. Tekan sin, tekan 6, tekan 0 sama dengan sin 60. Betul kan ni? Sin 60. Okey. Semula. Sin 6, 0. Kamu dapat 0.866. Ambil 3 lah. 0.866. So kat sini kita tulislah 0.866 tolak 2. Okey, tan 60. Okey, tekan 2. Tekan tan. Tekan 6, tekan 0. Kita dapat 1.732. Kat sini 1.732. Tekan kalkulator. 4 darab 0.866 tolak dengan 2 darab 1.732. Apa dapat? 4 dalam kurungan 0.866 tolak 2 dalam kurungan 1.732. 1.732. So kita akan dapat 0. Nilai dia adalah 0. Jadi ditanya satu markah kan? Inilah satu markah. 0 jawapan. Okay, so next. Okay, dalam rajah 13C, dalam rajah BCD adalah sebuah segitiga bersudut tegak dan ABC adalah satu garis lurus. Okay, sini adalah BCD dan ABC. Okay, so dia suruh cari nilai cos X dan juga tan Y. Ini soalan macam soalan minggu sudah. Minggu sudah? Betul lah minggu sudah. Bila melibatkan segitiga seperti ini, kita melibatkan formula inilah. So, K dan doa. Okay nah. Okay, so untuk soalan yang pertama, dia minta adalah cos X. X dekat sini. So, cos K lah kan. Kita akan pakai had ni lah. K. Kah. Yang mana cos X sama dengan A per H. A maksud dia adalah sebelah. Maksud dia adalah sebelah.
Okey. E maksud dia sebelah. Kat sini X kan. So kat mana sebelah dengan X? Dekat sini lah. E. Kan? Okey. Lepas tu X. X depan ni adalah O. Okey nah. So kita ada H. Okey nah. Okey. A, O, H. O bertentangan lah. Jadi kau ada. Okey. Kalau tak boleh macam mana? Okey. Kita ingat kalau O, E, H. Okey. Ingat. O maksud dia opposite. Opposite maksud dia bertentangan. Tentang. Duduk depan. Okay. A maksud dia sebelah. Adjacent. Sebelah. H maksud dia hypotenuse. Betul kau cikgu hijau? Betul lah kot lah. Okay, hypotenuse. So, untuk cos X. Okay, cos X adalah A. A adalah sebelah. Sini X kan? Okay, yang berada di sebelah adalah 5. Inilah garisan dia. 5. So, 5 okay, per H. H adalah hypotenuse. Kalau garisan hypotenuse, dia merupakan garisan yang paling panjang sekali. Dan depan hypotenuse tu mesti bersudut 90. Mesti ada sudut 90. Itu adalah garisan hypotenuse. So, dia berada di sini lah. Jadi, nilai dia 13. Inilah jawapan dia. So, untuk 2 adalah tan. Tan Y. Okay. Tan Y, kedudukan dia kat sini. Sini tak ada kan segitiga, betul tak? Jadi, kita akan tukarkan segitiga dia. Kita akan carikan dia dekat dalam ni. Ni sudut simpadan lah. Kita pakai sudut simpadan. Okay, nah. So, disebabkan kita ambil had sudut yang kat sudut sebelah dia tu, sudut simpadan tu. So, kita tulis siap-siap negatif lah. Sebab kita tak pakai had Y ni. Kita pakai yang dalam segitiga tu. Okay, boleh tak faham situ? Okay, so, sini Y. So, apa yang berlaku? Dia kata tan kan? Tan adalah tua yang mana O tan Y sama dengan O bahagi A. Okey. Negatif. O adalah opposite. Opposite maksud dia tentang. Saya cik pandai hak merah ni. Okay. Tentang. Jadi, depan Y adalah 5. Sini 5. Okey. Per. Boleh nampak tak? Tak boleh ni. Saya cik gambar gelap sikit lah. Okay. 5. Okey. Per. Okey. A adalah sebelah. So, kat mana sebelah dia? Dekat sini lah sebelah. Tapi sebelah dia tak ada apa? Tak ada ukuran. So, kita kena carilah ukuran dia ni berapa. So, kita pakailah formula hypotenuse. Macam nak cari formula hypotenuse? Okey, formula hypotenuse kita nak cari adalah kita akan pakai formula hypotenuse. Formula hypotenuse kita akan pakai adalah A kuasa 2 tambah B kuasa 2 tambah sama dengan C kuasa 2.
Cikgu rasa yang ni pun ada nanti dalam formula. Cuma kamu tahu ke tak tahu kau nak ambil. Okey. So, A, B, C tu binatang apalah? Binatang. Benda apakah itu? Okey. So, okey, A, B, C ni adalah garisan segitiga ni lah. Yang mana ini adalah A. Ini B. Garisan yang panjang ni adalah C. So, nak cari dia senang saja. Masuk saja nilai. So, A kita adalah 5. Jadi, 5 kuasa 2 tambah B. B tak tahu. Tulis B. B kuasa 2. Sama dengan C. C kita adalah 13. 13 kuasa 2. So, sekarang ni kita nak B kuasa 2 kan. Jadi, 5 ni kita pindahlah ke sebelah kanan. Jadi, 13 kuasa 2 tolak 5 kuasa 2. Tekanlah kalkulator. 13 kuasa 2 tolak berapa tadi? 5 kuasa 2. 5 kuasa 2. Kamu akan dapat 144. Jadi B kuasa 2 sama dengan 144. Ni B kuasa 2. Kita nak B kan? Jadi kuasa 2 ni pindahkan ke sebelah kanan. Kita akan buat punca kuasa lah. 144. Gitu. So, tekan kalkulator. Punca kuasa. Nampak ni punca kuasa? Gitu. Sebab apa? Tak payahlah tekan. Tulislah 144. Jawapan pendek adalah 12. So, B adalah 12. Sini maksudnya panjang ni adalah 12 lah. So, bila Y, dia, dia nak tengok nilai bersebelahan dia kan. Sebelah dia, nilai dia adalah 12. Jadi, jawapan dia adalah negatif 5/12. Itulah jawapannya. So, 2 markah tang mana kita akan ambil. Yang pertama, markah untuk cos X. Yang kedua adalah markah untuk tan Y. Itu 2 markah. Sebenarnya senang saja sebenarnya. Kalau kamu tahu macam mana nak cari panjang CB ni, tekan kalkulator je. Tekan kalkulator macam ni kan. So, kamu akan dapatlah panjang B ni. So, nak cari ni kita pakai formula saja. Formula sokah tuas. Ingat yang tu saja, tak ada masalah. Senang saja. Itu saja untuk trigonometri bagi soalan set 5. Guys. Terima kasih.